Kita bersedia, kita mulakan kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min rahmatika wanshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, semua boleh tutup mic. Dalam hitungan 3, semua tutup mic. 1, 2, 3, tutup mic. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu pemboleh ubah dan juga hipotesis. Okey, apa itu pemboleh ubah? Apa itu hipotesis? Kita tengok sama-sama. Okey, mengawal pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ada 3 iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Jangan conteng-conteng tau. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa maksud pemboleh ubah ni? Okey, pemboleh ubah ni sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, contoh kita buat eksperimen mengenai sesuatu eksperimen mengenai doh tepung Okey, awak letak yeast, awak letak tepung, awak letak air, lepas tu awak undi. Okey, lepas beberapa minit tepung tu pun naik. Itu situasi apa yang berubah. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, okey. Kalau dalam buku teks tu ada mengenai pertumbuhan pokok. Okay, tapi tak perlu tengok buku teks, tengok skrin je sebab Mualimah dah point kan pendek-pendek je supaya awak senang nak baca, senang nak lihat dan senang nak faham. Okey? Okey, Faris dan Melin dia buat eksperimen mengenai pertumbuhan pokok. Okey. Kalau tengok Faris, okey, dia tanam. Okey, pertama dia meletakkan Mana latih Pokoknya. tutup mic. Nanti dah habis baru buka. Dah habis Mualimah terangkan baru buka, okey? Okey, kita tengok Faris. Okey, dia orang buat eksperimen mengenai pertumbuhan pokok. Okey. Okey, kita tengok Faris, dia meletakkan pokok dia di tepi tingkap. Okey, kalau nampak yang warna merah ni, ini tempat dia letak pokok tu di tepi tingkap. Lepas tu dia pun buat siram pokok 100 ml tetapi dia buat sekali sahaja seminggu. Okey, itu Faris. Untuk Melin pula, okey, pokok dia letak di dalam almari. Lepas tu dia siram sama juga 100 liter tetapi dia siram 3 kali seminggu. Okey, kita tengok. Selepas sebulan, saiz pokok Faris lebih besar. Kenapa saiz pokok Faris lebih besar? Okey, sebabnya pokok Faris dapat cahaya matahari yang secukupnya walaupun disiram sekali seminggu. Tetapi pokok Melan tidak membesar dengan baik, tidak besar dan tidak tumbuh daun yang banyak sebab dia simpan di dalam almari dan tidak mendapat cahaya matahari. Walaupun dia siram 3 kali seminggu, tetapi kalau dia tak dapat sumber cahaya matahari, pokok pun tak membesar dengan sihat dan segar. Okey, seterusnya
Okey. Jadi dekat sini dia ada buat cara pemboleh ubah. Nama dia, okey, kalau tengok yang warna merah ni, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ialah pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, apa yang dia ubah? Okey, melan pun dia tambah sekejap. Macam ada yang tersilap je ni. Betul lah. Mana tadi? Okey, melan pun dia tambah lagi dengan kadar siraman air dia. Air dia ditambah lagi. Pemboleh ubah dia mengubah jumlah air yang disiram. Okey, melan ubah sebanyak lagi tambah 3 kali. Okey, itu namanya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah seterusnya ialah, okey, dekat sini pula dia pun dah tambah jumlah air, dia pun letak tempat yang sama dengan Faris. Jumlah cahaya matahari yang sama, kuantiti tanah yang sama, jenis tanah yang sama. Okey, iaitu kita panggil pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan ni pemboleh ubah yang dikekalkan dalam sesuatu penyiasatan. Apa yang dia kekalkan? Dia kekalkan sumber cahaya matahari, dia kekalkan kuantiti tanah, dia kekalkan jenis tanah. Faris dan melan dia buat benda yang sama. Okay, ini selepas bulan, lepas tu dia nak cari macam mana solution untuk menjadikan pokok melan ni bertambah lebih subur. Okay, jadi dia jumlah cahaya matahari, kuantiti tanah dan juga jenis tanah. Ini yang tetap tau. Maksudnya yang tetap ni Faris pun buat, melan pun buat. Okay, itu nama dia pemboleh ubah dimalarkan. Okay, selepas beberapa hari, selepas beberapa minggu, kalau awak tengok dalam gambar ni, pokok melan bertambah besar dan juga bilangan daun dia bertambah. Manakala Faris tak bertambah. Sama sahaja. Okey, itu kita panggil pemboleh ubah bergerak balas. Selepas dia dah buat uji kaji, dia dah buat kuantiti tanah yang sama. Lepas tu beza dia hanyalah dia siram pokok lebih sahaja. Melan ni siram pokok lebih daripada Faris. Jadinya itu kita panggil pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan. Okey, seperti apa? Saiz pokok. Awak tengok saiz pokok melan lagi besar daripada Faris. Selepas dia dah siram 3 kali, dia letak kuantiti tanah yang sama dengan Faris, sumber cahaya yang sama. Lagi apa satu lagi? Dan juga jenis tanah yang sama. Tetapi melan punya lebih besar. So jadi pemboleh ubah bergerak balas dia ialah saiz pokok dan juga bilangan daun. Okey, itu pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya mengenai hipotesis. Okey, membuat hipotesis. Macam mana nak buat hipotesis? Hipotesis ni ada 2 maksud dia. Kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan, ataupun membuat pernyataan berdasarkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, macam mana tu? Okey, macam mana kita tengok. Okay, kalau kita tengok gambar selepas beberapa minggu, Faris punya pokok tak bertambah. Tetapi melan pokok dia membesar dan juga bilangan daun yang banyak. Okey, kalau kita tengok tadi pemboleh ubah dimanipulasi ialah mengubah jumlah air yang disiram. Okey, ayat dia mesti ada semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Okey, semakin bertambah jumlah air yang disiram. Okey, kita tengok pemboleh ubah bergerak balas tadi antara saiz pokok atau bilangan daun. Awak boleh pilih salah satu. Okey, jadi jawapan dia semakin bertambah jumlah air yang disiram, semakin besar saiz pokok ataupun
semakin bertambah jumlah air yang disiram, semakin banyak bilangan daun pokok. Macam tu. Dia antara dua tu je. Jadi hipotesis ni dia mestilah menggunakan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu kita cantumkan dia, mesti ada perkataan semakin. Semakin ni mesti ada. Kalau hipotesis mesti ada semakin. Semakin kalau dia bertambah, bertambahlah. Kalau dia berkurang, berkurang. Okey? Okey, semua boleh buka mic. Ada apa-apa nak tanya? Semakin. Semua boleh buka mic. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Nak tanya apa? Kenapa makin ada semakin? Apa dia lagi sekali? Kenapa ada semakin? Okay. Kalau jawab hipotesis mesti ada semakin. Dia memang macam tu cara dia. Memang macam tu cara nak jawab hipotesis. Dia ada semakin bertambah atau semakin kurang. Tapi awak tahu tak mana satu boleh ubah manipulasi, mana satu ubah bergerak balas? Pemboleh ubah manipulasi ni sekejap. Ya. Okey, pemboleh ubah manipulasi ni ialah eksperimen berubah yang akan dijalankan. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah keputusan akhir eksperimen. Okey, kalau nak lebih jelas, kita tengok buku teks muka surat 14. Okey, semua keluarkan buku teks muka surat 14 dan juga keluarkan buku nota sains. Okey, ini hari apa? Hari Khamis, tarikh 4 Februari 2020. Apa Malimah? Malimah ulang lagi sekali. Keluarkan buku teks, buka muka surat 14. Dah buka. Okay, kat situ ada mengenai apa tu? Apa eksperimen dia? Jauh dan dekat. Aktiviti dia jauh dan dekat. Okey. Lepas tu keluarkan buku nota sains. Tulis hari ni hari apa? Ini hari Khamis. Hari ni hari Khamis. Berapa hari bulan? Jap, nak balik. Jap. Kalau siapa yang tak ada buku nota, boleh tulis dalam kertas. 4 hari bulan 2 2021. 4 hari bulan 2 2021. Okey dah. Kalau dah siap, awak macam Malimah buat ni. Nak buat situ. Aktiviti dia jauh dan dekat. Itu yang Malimah tulis ni ke? Tulis hari tarikh. Tulis tu Malimah. Ya. Ikut aktiviti macam Malimah buat ni. Kalau Malimah buat kotak. Aktiviti dia ni dengan buat kotak. Aktiviti dia ni dengan kotak dia. Okey. Buat sebiji macam Malimah buat ni. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, Malimah bagi 5 minit dari sekarang. Hari berapa yang dah lupa lah. 4 hari bulan 2 2021. Tulis cepat sikit tau. Dah. Bawah tu kena buat ke Ustazah? Kotak ni pun kena buat. Aktiviti dia ni tulis. Lepas tu yang kotak ni pun kena buat. Kotak ni semua kena buat. Buat.
Hari bulan berapa? 4 hari bulan 2, 2021. Mak Halimah, dah boleh ke tulis pun boleh ubah semua tu? Ya, tulis. Sebab nanti awak ni jawapan dia. Buat semua tu. Buat kotak, buat boleh ubah dimanipulasi, boleh ubah dimalarkan, boleh ubah bergerak balas dan juga hipotesis. Okay, kalau nak jelas, maklumat. Okay, ni satu. Mak Halimah jangan tukar, saya nak tulis. Dua. Tak, maklumat tak tutup. Tanda tu. Nampak? Ada 4 kotak. Mak Halimah, malarkan tu apa? Okey, pemboleh ubah dimalarkan ialah contoh boleh ubah dimalarkan maksudnya mata yang pokok tadi dia buat uji kaji bahan yang mesti digunakan. Dia mesti tetap, bahan tu tetap. Dimalarkan ni ialah benda yang tetap, yang ada, yang kekal. Itu dimalarkan. Contoh macam tadi eksperimen yang tadi, apa yang dimalarkan? Maksudnya apa yang dia tetapkan? Dia tetapkan kuantiti tanah yang sama. Kuantiti tanah yang sama. Jenis tanah yang sama. Jumlah hari yang sama. Itu dimalarkan. Okay. Tapi untuk eksperimen jauh dan dekat ni nanti Macam tanah ke mana? Jangan tanya lah saya. Buat. bukan. Saya tanya. Saya tahu. Bukan, dengar je kau. Bukan, itu contoh yang tadi Wani tunjuk. Untuk yang jauh dan dekat ni, kita buat eksperimen lain. Nanti awak baca dulu langkah-langkah dia, baru awak nampak apa yang boleh dimalarkan, yang dimanipulasi, apa yang tak balas. Okay? Awak salin dulu. Okay, lagi 1 minit. Apa ni? Saya baru nak buat nombor 1. Cikgu, saya dah siap. Okay. Wani bagi 5 minit. 1 minit je lagi. Mak Halimah nak tulis titik ke kat dia punya air tu? Ha? Ya Allah, so salin je. Apa yang Wani buat tu awak salin je. Ikut je lah. Mak Halimah dah siap. Okay. Siap. Apa yang Wani tulis tu awak salin je. Ada titik tu buat titik. Tadi titik tak payah buat. Tak payah pening-pening. Saya lagi pening dengan suara Sofia. Salin je. Okay, Mak tambah lagi 1 minit. Right. 1 minit saja lagi. Kakak nanti tak sempat. Jawapan tu nanti yang kosong ni kan. Kalau tak sempat nanti boleh tengok YouTube kat sana. Jangan biar kosong pula tau. Okay. Okay dok. Belum. Cepat. 1 minit. 1 minit lagi. 9, Siap. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis dah masa. Allah semua sudah bersiap. Baru nak buat. Baru nak buat. Sikit lagi. Tak apalah, boleh tengok YouTube kan. Okay.
Siap. Okay, berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Semua berhenti. Moimah nampak ada yang menyalin lagi. Sebab nanti tak sempat nak bintang. Nanti Mama tak faham macam mana boleh ubah ni. Saya ingat Mama suruh berhenti sebab azan. Bukan, berhenti menulis. Sebab kalau berhenti azan nanti tak sempat kelas habis. Okey? Okey. Jadi Mualimah buka balik. Semua buka buku teks tadi muka surat 14. Okay, baca bahan yang disediakan. Bahan yang diberi. Apa? Bahan dia bahan, alat dan mesin. 3 buku dengan ketebalan yang sama. Buku sebab apa Kertas. warga kereta mainan. Kereta mainan. 3 pemukul dan juga penanda. Okey, semua senyap je. Balik bang, buku nak berapa? 14. Ha? 14. 14. Aduh. Dah tengok ni lah. Mualimah share. Okey. 3 buku dengan ketebalan yang sama, penutup wayar, kereta mainan, pita pengukur dan pen penanda. Okey, langkah yang pertama. Rancangkan cara untuk menggerakkan kereta mainan bagi mendapatkan jarak yang berbeza dengan menggunakan alat dan bahan seperti di atas. Okey, dia dah kata dia nak menggerakkan kereta mainan untuk mendapatkan apa? Jarak. Untuk mendapatkan jarak yang berbeza. Okay, yang kedua, ni tak perlulah pasangan. Okey, pasangan kamu perlu menyenaraikan semua pemboleh ubah yang terlibat. Okey, apa pemboleh ubah yang terlibat? Yes? So tak apalah. Okey, apakah pemboleh ubah yang terlibat? Okey, pemboleh ubah ni maksudnya apa tadi pemboleh ubah? Sekejap, kita buka balik yang Mualimah share ni. Okey, pemboleh ubah sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, awak buat eksperimen mengenai jarak kereta mainan tersebut. Okey, apa yang awak rasa boleh berubah? Yang pertama mestilah jarak kereta mainan. Okey, yang seterusnya ketebalan buku. 10 minit. Lepas tu dan juga ketinggian penutup wayar. Jelas tak? Faham tak? Tak faham? Okey, kalau macam tak apa, kita tengok yang ketiga. Saya dengar sangkut-sangkut lah. Sebab lain awak tak clear kot. Kongsi dan bincangkan idea kamu bersama-sama dengan pasangan tentang pemboleh ubah yang terlibat. Jalankan penyiasatan kamu secara berulang mengikut pemboleh ubah yang telah ditentukan tadi. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar yang telah kamu kenal pasti. Okey. Apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Dimalarkan ni yang tetap, yang memang dah sedia ada. Apa pemboleh ubah yang dah disedia ada? Seperti apa? Apa hal tu? Faham tak? Kamu mau niat ni? Pemboleh ubah dimalarkan ni ialah alat dan bahan yang digunakan. Itu ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, seperti ketebalan buku. Lepas tu saiz kereta mainan. Saiz kereta mainan dia berbeza ke sama? Kalau awak tengok tu, dia pakai satu jenis kereta atau banyak jenis kereta? Satu. Jadi dimalarkan mestilah saiz kereta. Okey, kalau kita tengok yang dekat jadual yang Mualimah bagi tadi, kita dah dapat dah boleh ubah dimalarkan. Betul tak?
iaitu saiz. Tulislah saiz kereta. Kat mana? Dekat pun boleh ubah dimalarkan. Saiz Tulis je. kereta. Sekejap, memang betul kan? Nampak? Kenapa saiz kereta ni pun boleh ubah dimalarkan? Sebab saiz kereta ni ialah dia pakai kereta yang sama je. Dia tak ubah pun kereta besar ke kereta kecil ke, betul tak? Dia ada setakat tak dia pakai kereta besar ke kereta kecil? Tak ada kan? Jadi pun boleh ubah dimalarkan ialah saiz kereta. Okay, jelas? Pun boleh ubah ni benda yang kekal. Tak ubah pun, saiz kereta tu sama sahaja. Dah tulis belum? Dah. Boleh ubah dimanipulasi apa pula? Boleh ubah dimanipulasi. Okay, kita tengok contoh pun boleh ubah dimanipulasi. Mualimah, tulis ke saiz kereta tu? Ya, tulis tu jawapan dia. Okey lah. Manipulasi. Awak tengok ni. Bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu boleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Dalam cikgu kali ini kami mengubah jumlah kurang sahaja. Okey. Untuk pemula manipulasi, untuk pemula ubah manipulasi yang ni, apa yang dia ubah apa? Adakah dia ubah ketebalan buku? Okay, dia kata ada 3 buku kan, ketebalan. Ada 3 buku dengan ketebalan yang sama. Lepas tu dia ada penutup wayar. Awak rasa penutup wayar tu dia berubah tak? Maksudnya ketinggian. Bila dia letak buku, okay, ada 3 buku yang sama. Ada 3 buku yang sama. Lepas tu dia letak 1, 2, 3. Okay, mula-mula dia letak 1 je. Lepas tu dia pun letak penutup wayar. Lepas tu kereta tu pun dia letak 1. Jarak dia dekat. Lepas tu dia tambah lagi 1, dia buku. Lepas tu dia letak ketinggian penutup wayar. Jadilah kereta tu pun turun. Jarak dia agak jauh sikit. Lepas tu dia tambah lagi 3 buku yang ketebalan yang sama. Lepas tu penutup wayar tu pun makin tinggi. Jadi boleh ubah manipulasi ya, ketebalan buku dan juga ketinggian penutup wayar. Jadi jawapan untuk boleh ubah manipulasi. Okay, kalau tak faham tak apa, tulis je dulu. Nanti kita buat lagi banyak eksperimen. Baru awak nampak. Okey. Ketebalan buku. Mualimah, tak nampak lah. Ya, sabar. Ketinggian penutup wayar. Ya ampun. Bawah tarnya. Ketebalan buku dan juga ketinggian penutup wayar. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Apa eksperimen terakhir yang dia buat? Pastilah dia nak tahu jarak. Jarak apa? Jarak kereta mainan. Jarak yang dilalui kereta mainan. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi bergerak balas ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan.
kenapa pemboleh ubah bergerak balas dia ialah jarak? Sebab setiap uji kaji yang dia buat, semakin tinggi ketebalan buku, semakin jauh jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Dah dapat dah hipotesis kat situ. Jadi hipotesis dia mestilah kena letak semakin. Semakin. Semakin bertambah atau semakin berkurang? Kalau kita tengok, kalau kita tengok pemboleh ubah manipulasi ni, okay, dia kata ketebalan buku bertambah jadi 3 buku. Lepas tu ketinggian pun, penutup wayar pun makin tinggi. Jadi Semakin laju. Semakin belum. laju. Kita tengok ni dulu, manipulasi dulu. Semakin tebal atau semakin tinggi. Boleh letak mana satu. Boleh letak mana-mana pun. Kalau awak nak letak ketebalan, dia akan jadi macam ni. Ketebalan buku semakin jauh atau dekat jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Kalau makin tinggi, adakah makin dekat jarak dia atau makin jauh? Makin jauh. Semakin jauh jarak ke mainan. Jelas tak? Kalau awak tengok, okay, ketebalan buku daripada pemboleh ubah manipulasi. Jarak kereta pula dari pemboleh ubah gerak balas. Adan dah siap kerja? Ini saja. Okay, kelas kita ada lagi 3 minit. Okay, awak boleh study. Nanti tak jelas, kita buat lagi eksperimen banyak. Mu'alimah, tak ada kerja rumah ke? Tak ada. Buat ni je. Yeay! Apa? Kenapa? Kalau minggu ni tak ada, minggu depan ada tau. Yeay! Dah. Belum. Dah, Mu'alimah. Tapi yang belum. Tak apa, awak silent je sambil tahu awak dengar. Manipulasi ni boleh ubah. Seperti ketebalan buku. Mu'alimah, saya dah siap. Okey, dah siap. Jadi dia pun letak 3 jenis buku. Lepas tu ketinggian penutup wayar. Bila dia dah susun buku tu, dia letak penutup wayar kat atas buku tu. Jadi makin tinggi buku, makin tebal buku, makin tinggi lah penutup wayar tu. Itu pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanarkan pula ialah bahan yang kekal untuk membuat gaji. Seperti apa? Saiz kereta. Saiz kereta ni sama je, tak ada beza. Sebab dia menggunakan satu je. Untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah akhir yang dijalankan. Dia nak uji kaji mengenai apa? Mengenai jarak yang dilalui oleh mainan. Macam yang dekat tumbuhan tadi tu, dia nak uji kaji mengenai pokok dan juga bilangan daun. Sebab apa? Benda tu yang berubah. Betul tak? Sebab kalau tak ada jarak, kereta permainan, dia bukan jarak yang dilalui.
Okay, dah siap belum? Dah. Haris, Haris. Haris pula. Tuai, dah siap? Buat dulu Nanti kan tersempat. Malima, bila dah siap kerja ni saya hantar terus ya. Boleh nak hantar pun boleh.